Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. 我们一同祷告。 Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. 我们在天上的父，我们今天晚上以感恩的心来到你面前。 Terima kasih karena Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. 感谢神，因为你是良善的神，而且你把你的良善彰显在我们的生命中。 Sebelum lebih jauh kami melayani di dalam Natal tahun ini, Tuhan bersedialah Engkau melayani kami. 在我们还未在圣诞节服侍你之前，你已经服侍了我们。 Kami yang sangat terbatas, kami yang lemah, 我们有限的、软弱的， tapi kami yang percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang kuat dan memampukan menguatkan kami. 但是我们相信我们的神是有力量的，我们的神会赐给我们力量。 Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. 我们要聆听主你的话语，求你敞开我们的心， Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, 让我们的心可以成为一个肥沃的土， supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, berbuah nyata dalam hidup kami. 好让你的话语可以在我们的心里面，在我们的生命中生根结果子。 Jadikan kami bukan saja pendengar firman yang setia, tapi jadi pelaku firman-Mu. 让我们不只做听到的人而已，但是我们也可以把道行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, 我们祷告是奉靠主耶稣那活着的神祷告。 kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们将今天晚上的正道交托在你的手里。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Bersyukur kesempatan merayakan Natal Tuhan berikan sekali lagi kepada kita sekalian. 我们感谢神，因为他再次赐给我们机会来庆祝圣诞节。 Namun pertanyaannya, hal apa yang paling saudara dan saya ingat waktu merayakan Natal? 但是问题是，我们庆祝圣诞的时候，我们想到的是什么事呢？ Apakah hal-hal ini yang mewarnai setiap kali kita berbicara tentang Natal? 是不是当我们提到圣诞节的时候，我们所想的就是在屏幕可以看到的那些事？ Natal artinya lahir, dan siapa yang lahir pada waktu Natal? 圣诞的意思就是诞生。那么谁在圣诞的时候诞生呢？ Christmas is Jesus' birthday. 圣诞节就是耶稣的出生日。 Ini bukan kelahirannya Santa Claus, bukan kelahiran Frosty the Snowman, tetapi kelahiran Kristus yang kita rayakan. 这不是圣诞老人的出生日，而是基督耶稣的出生日。 Dan bagi saudara-saudara aktivis yang juga akan melayani sepanjang di dalam acara-acara Natal tahun ini, 那么将要在圣诞节服侍的同工们， apakah Natal benar-benar menjadi perayaan tentang Kristus yang lahir? 那么圣诞节是否是一个庆祝耶稣诞生的节日呢？ Ada cerita tentang dua orang sahabat, ibu-ibu yang bersahabat lalu kemudian berkumpul di sebuah restoran merayakan ulang tahun. 有一个故事说到两位妇女，她们是好朋友，她们在一个饭馆庆祝生日。 Karena itu adalah perayaan ulang tahun, maka kedua ibu itu duduk bersama, lalu kemudian ada satu kue kecil di tengah dengan lilin yang ada di kue itu. 因为他们正在庆祝生日，所以他们中间有了一块小小的蛋糕。 Lalu kemudian ada satu temannya datang masuk ke restoran itu dan melihat, wow, sedang perayaan ulang tahun ya. 然后有一个朋友进到餐馆里面，然后看到那块蛋糕，说：“哦，你们正在庆祝生日吗？” Lalu temannya kasih selamat sama ibu yang di sebelah kanan, selamat ulang tahun ya, karena dia yang kayaknya paling meriah saudara. 那么那位朋友就对坐在右边的妇女说：“生日快乐。” Lalu dia bilang, oh bukan saya yang ulang tahun. Oh kalau begitu yang sebelah kiri ini yang ulang tahun, selamat ya.
那个妇女说：“哦，不是我生日。”然后那位朋友就向坐在左边的说：“生日快乐。” Lalu yang kiri juga bilang, bukan saya yang ulang tahun. 然后坐在左边的说：“也说不是我的生日。” Loh, lalu siapa yang ulang tahun? 那么谁的生日呢？ Sudah ada kuenya, ada lilinnya, mereka berbaju bagus semua. 有了蛋糕，有了蜡烛，他们也有很好的穿着。 Lalu kemudian ibu yang di sebelah kanan bilang, oh hari ini hari ulang tahun bayi saya. 那么坐在右边的妇女说：“哦，今天是我的宝宝的生日， Hari ini dia ulang tahun umur 1 tahun. 今天是他1岁的生日。” Lalu kemudian temannya tanya, bayinya mana? 然后那个朋友就问说：“那宝宝在哪里呢 Ditinggal di rumah biar nggak bikin repot. 那个妇女说：“宝宝在家里，好让所以我不会太麻烦。” Banyak orang merayakan Natal tapi Yesusnya ditinggal di rumah, bikin repot. 很多人庆祝圣诞，但是耶稣却把耶稣放在家里。 Padahal Christmas is Jesus' birthday. 其实圣诞节就是耶稣的诞生日。 What is the most important part about Christmas? 那么圣诞节最重要的部分是什么呢？ Ini dalam bahasa Inggris saudara ya, the most important part about Christmas is the first 6 letters. 我们看它的英文字母，就是圣诞节最重要的就是在前面的6个字母。 Yang paling penting di dalam Natal adalah Kristusnya, C-H-R-I-S-T. 所以圣诞节最重要的部分就是基督。 Bayangkan Christmas without Christ, jadi apa saudara? Jadi mas. 我们可以想象，若圣诞节没有了基督， Ini 将成为什么节日 bukan 呢？ perayaan mas-mas saudara, ini perayaan tentang Kristus. 所以这个不是任何一个节日，而是庆祝基督诞生的节日。 Dan tema yang diangkat tahun ini adalah True Light, saudara bisa lihat di sana begitu ya. 那么今年的主题就是真光。 Dan mari kita melihat satu bagian firman juga yang berbicara tentang terang di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. 我们可以在以弗所书第5章第8到第9节，这里说到真光。 Kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan surat ini. 保罗把这封信写给在以弗所的教会。 Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama dengan berbahasa Indonesia terlebih dahulu. 1, 2, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 中文的我会念给弟兄姐妹。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人就当像光明的子女。第9节，光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，基督教就是与神的关系。 Kekristenan bukan sekadar agama. 基督教不仅仅是一个宗教而已。 Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. 所以基督教不仅仅是一个宗教，乃是通过或者借着基督耶稣与神的关系。 Maka ketika saudara dan saya mengenal siapa Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Kristus, kita pun akan mengalami hidup yang diubahkan. 所以当我们接着耶稣基督认识上帝以后，我们的生命会得改造。 Dan itulah yang Paulus sampaikan dalam Efesus pasal yang kelima. 这就是保罗在以弗所书第5章所写的。 Kalau saudara perhatikan ayat 8 sampai 13, Paulus menyatakan bahwa Allah adalah terang dan karena itu kita yang mengenal Allah harus hidup sebagai anak-anak terang. 若我们看保罗在第8到第13节那里所写的，他写说，上帝是光，所以我们就当像光明的子女活着。
Kalau saudara perhatikan di ayat pertama, sebenarnya Paulus mengatakan kamu harus jadi peniru Allah. 如果我们看第一节，保罗在那边说我们要效法基督。 Dan kalau saudara perhatikan Efesus pasal 5, Allah adalah kasih, kamu harus hidup dalam kasih. 然后保罗接着说，神是爱，所以我们要以爱活着。 Allah itu kudus, kamu harus hidup jadi anak-anak yang kudus. 上帝是圣洁的，所以我们也要圣洁。 Allah adalah terang, maka kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Itu relasi yang harus terjadi. 神是光，那么我们要做光的子女。 Perhatikan bagaimana Paulus menjelaskan dahulu kepada orang-orang yang dulu masih hidup dalam kegelapan, kamu tidak mengenal Allah. 我们看保罗在这里他写说，从前你们是暗昧的， Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。 Saudara perhatikan buah dari terang itu ada 3 di sini, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 在这里我们可以看到光明所结的果子有3个，就是良善、公义和诚实。 Kalau benar Kristus sang terang itu telah datang di dalam hidup kita, 若基督作为那真光已经来到我们的生命中， maka kita akan menjadi anak-anak terang yang akan hidup menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 那么我们的生命就会结出良善、公义、诚实的果子。 Saudara, apa buahnya gelap? Perhatikan ayat selanjutnya. Tidak berbuahkan apa-apa. 接下来我们可以看黑暗所结的果子，就是无益的事。 Sehingga ayat 11 dikatakan jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 所以在第11节这里说，那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。 Terang itu sifatnya aktif, saudara, menerangi kegelapan. 所以光它会照亮黑暗。 Saya kalau kita ditanya apa lawannya terang, kita jawabnya apa? Gelap. Apa lawannya gelap? Jadi terang sama gelap berlawanan? 所以光和黑暗是相反的。 Kalau betul berlawanan, harusnya kan begini ya, sedikit kita bicara fisika dulu saudara ya. Kalau betul berlawanan, maka kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, harusnya ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Maaf susah di ini. 就是说，光和黑暗它们是相反的。 Coba saudara pikir begini ya. Kalau sama kuat, berarti yang satu sama yang satu sama. Itu namanya sama kuat. 如果它们是同等的，那么黑暗是和光明它们是一样的。 Itu namanya berlawanan. Tapi kalau saudara mengerti terang dan gelap sebenarnya tidak berlawanan. 但是如果我们真正的明白的话，其实光和黑暗它们不是相反的。 Saya coba cerita satu cerita saudara ya, coba didengar baik-baik. 我来试一试讲一个故事。 Ini cerita tentang gua. Goa, bukan gue, goa. Ya, bukan gue. Ini goa, goa. 这说到一个山洞的故事。 Ini cerita tentang goa yang hidup di dasar bumi yang gelap dan dingin. 他活在地底下。 Satu waktu goa ini mendapat undangan dari sahabatnya matahari yang tinggal di permukaan bumi. 有一天，这个活在地底下的山洞，它被活在地球上的太阳邀请。 Matahari kirim undangan Goa, datanglah ke permukaan bumi. Karena Goa belum pernah jalan-jalan melihat permukaan bumi. 然后这太阳邀请这个山洞来到地上。 Hari yang disepakati tiba, Goa memenuhi undangan matahari, dia naik ke permukaan bumi. 那天到来，
这个山洞它就来到了这个地上。 Waktu sampai di permukaan bumi, matahari mengajak Goa jalan-jalan. Wah, sangat terpesona melihat keindahan permukaan bumi. 来到地上以后，太阳带着这个山洞一起去走一走、看一看。 Sore menjelang sudah mulai malam, Goa harus kembali ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. 傍晚的时候，山洞又要回到那个又冷又寂寞的地底下。 Merasa berhutang budi, maka kemudian Goa mengirimkan undangan balasan ke matahari. 那么这个山洞呢，就再邀请太阳来地下。 Goa bilang begini, matahari datanglah ke tempatku. 山洞说：“太阳啊，请你来到地下。” Uniknya matahari ini penasaran karena dia belum pernah lihat kegelapan. 有趣的是，就是太阳它没有去过地下。 Hari yang ditunggu tiba, matahari datang memenuhi undangan Goa. 那天到来的时候，太阳就去地下。 Begitu sampai, Goa ajak matahari keliling-keliling di dalam goa itu. di 到 rumahnya. 了以后呢，这个山洞就带着太阳去走一走、看一看。 5 menit pertama matahari masih sabar. 前5分钟，太阳还很有耐心的跟10着。 menit mulai gelisah. 过了10分钟以后，他开始不耐烦了。 Pas 15 menit akhirnya matahari bilang, Goa berhenti, stop. 过了15分钟以后，太阳对山洞说：“山洞啊，停下来吧。” Kita sudah putar-putar 15 menit. Kau janji mau tunjukkan kegelapan. Mana kegelapan itu? 我们已经绕了15分钟，你说你要介绍黑暗给我，那黑暗在哪里呢？ Saudara bisa nangkap ceritanya? 弟兄姐妹可以明白我说的故事吗？ Apa itu gelap? 黑暗是什么？ Tidak ada terang. 就是没有光的地方。 Kalau ada terang, gelap kemana? Hilang.如果 Terang 有 gelap 光， berlawanan? Tidak. 如果有光就没有黑暗，如果有黑暗就没有 Allah 光。 menyatakan dirinya sebagai terang. 神说他是光， Iblis, dosa, kegelapan. 魔鬼撒旦罪恶是黑暗。 Memangnya Allah sama iblis satu sama? Tidak. 上帝和魔鬼是同等的吗？ Itu kalau dipakai gambaran 1000 nol. 如果来做一个比喻的话，就是1000比0。 Kalau gambaran timnas 2-0 lawan Arab Saudi. 如果对比的话，就是2比0。 Saudara, terang tidak berlawanan dengan gelap. 弟兄姐妹，黑暗与光不是相反的。 Terang itu menyinari, menelanjangi kegelapan. Itu yang dikatakan di ayat 13. 黑暗这里黑暗呢，它是照亮光是照亮黑暗的，在第13节这里有说到。 Makanya saudara, tema ini bagus sekali dan penting saudara hayati. Bahwa Yesus yang kita rayakan kelahirannya, dialah terang yang sejati. 所以弟兄姐妹，今天晚上的主题“真光”是一个非常重要的主题，希望弟兄姐妹可以真正的去了解，就是基督就是光。 Dan kalau saudara perhatikan bahwa ketika saudara dan saya sudah percaya pada Kristus, kita disebut anak-anak terang. 当我们相信基督以后呢，我们被称为光明的子女。 Kalau kita perhatikan Yesus kemudian memberikan kalimat di dalam Matius 5 ayat 13-16, saudara sudah hafal tentunya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. 当我们看这里马太福音第5章13到16节，耶稣说：“你是世上的盐，你是世上的光。” Perhatikan baik-baik kalimat Yesus bukan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Tapi kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. 这里我们可以很清楚的看到，耶稣不是说你是盐，你是光，乃是你是世上的盐，你是世上的光。 Kita dikasih konteks di mana kita hadir dan berfungsi sebagai terang dan garam. 在这里我们就是成为了盐，是世上的盐，世上的光， Di mana itu saudara? Di dalam dunia. 就是在这世上的。 Terang jangan cuma kumpul sama terang.
所以光不要只有与光在一起， Garam jangan cuma kumpul dengan garam, nanti jadi gudang garam. 盐不要只有与盐在一起。 Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ketika saudara dan saya telah menjadi terang, kita disebut anak-anak terang, maka kita berfungsi di dalam dunia di mana Tuhan tempatkan kita. 所以弟兄姐妹，当我们接受了基督耶稣，我们就成为了光明的子女。那么我们要在这世上发光。 Ingat kita bukan dunia, kita adalah garamnya dan terangnya dunia. 我们要记住，我们不是世界，我们是世界的盐，或者世上的盐，世上的光。 Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saudara hadir termasuk di dalam keluarga, di rumah, di masyarakat, di dalam gereja, kita harus berfungsi sebagai terang. 所以在任何地方，在家庭，在社会上，在工作上，我们要作为盐。 Jangan cuma jadi terang di gereja, ternyata bukan terang ya, mau show off, mau hanya memamerkan diri. 不要只有在教会的时候我们成为光，因为我们可能要炫耀我们自己。 Di rumah juga, apakah kita sudah jadi terang? 在家里我们也要成为光。 Terang itu berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. 光所结的果子就是一切良善、公义和诚实。 Jangan cuma siapkan yang terbaik buat perayaan Natal saja, tapi juga di mana saja saudara hadir, jadilah terang. 不要单单为圣诞节的节目准备一切最好的，但是无论在何处，我们要做最好的，我们要成为光。 Memang masa-masa menyiapkan Natal seringkali ada hal yang mungkin akan kita tidak terlalu fokuskan. 有很多时候在准备圣诞节目的时候，很多时候我们不能够专心。 Kita akan fokus kepada mungkin perayaan Natal, latihan-latihan, semua yang sudah disiapkan. 我们不能够专注于神，而专注在我们要准备的那些事物。 Tapi kiranya kita tidak lupa bahwa kita bukan hanya garam dan terang di satu situasi, tapi di tengah dunia, dimanapun kita hadir. 但愿我们不会忘记，我们不只是在教会的盐的光，或者在某一个情况的盐的光，但是在任何地方、任何事情，我们都要成为盐和光。 Waktu menggumulkan kalimat Yesus tentang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, 当我们思想耶稣的话说你是世上的盐，你是世上的光的时候， muncul pertanyaan begini saudara, siapa sih yang terang dunia? Kamu atau Yesus? 出现了这样的一个问题，就是谁是那道光？是你还是耶稣？ Siapa yang bilang Yesus terang dunia? 谁说耶稣是世界的光？ Siapa yang bilang saya juga terang dunia? 谁说我也是世界的光？ Siapa yang nggak tahu? 谁不知道？ Banyak yang nggak angkat tangan soalnya. 因为很多 Siapa 人 yang 没有举手。 yakin Yesus terang dunia? 谁可以可以说耶稣是世界的光？ Siapa yang yakin juga? Saya murid Kristus, saya juga terang dunia. 谁可以肯定的说耶稣是世界的光？我也是世界的光。 Saudara coba lihat ya, ayatnya begitu soalnya ya. Identitas kita itu terkait sama Yesus. Dia katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. 在约翰福音第8章第12节这里说，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的 Coba 光。” kita baca nanti yang di sebelah kanannya ya, Yohanes 12 ayat 46. Sama-sama, 1, 2 ya. Aku 的灯 sebagai 是 terang. 光，叫 supaya- 凡信我的不住在黑暗里。 Jadi siapa terang dunia, Yesus atau kita? 所以，谁是世界的光呢？是耶稣还是我们呢？ Amannya dua-duanya ya. 就是两个都是。 Tapi apa bedanya? Kita sebagai terang dunia dan dia sebagai terang dunia. 但是，耶稣是世界的光，和我们是世界的光有什么区别呢？ Ingat baik-baik saudara, kita bukan sumber terang. 请切记，我们不是光的源头， Hanya Yesuslah sumber terang yang sejati.
只有耶稣是真光的源头。 Saudara mau terus bercahaya? 弟兄姐妹要仍然的发光吗？ Miliki relasi yang hidup dengan Yesus. 那么我们要与耶稣有很好的关系， Supaya kita terus boleh bersinar menjadi anak-anak terang. 好让我们可以一直发光。 Saudara mau bersinar di Natal kali ini? 弟兄姐妹要在这一次的圣诞节发光吗？ Bersinar melalui pelayananmu bagi sesama. 通过弟兄姐妹服侍别人的侍奉上发光， Bersinar di tengah kehadiranmu di dunia ini, di tengah keluarga, pekerjaan. 在我们的工作上、家庭中作为发光。 Pastikan kita punya relasi dengan sang sumber terang. 那么我们要肯定，我们要与那真光有很好的关系。 Sebuah kutipan mengatakan kita bukanlah sumber terang, kita dipanggil memancarkan, merefleksikan terang itu. 这里有一句话说，我们不是光的源头，我们被呼召不是为了显明自己的光。 Makanya kalau orang puji apa yang kelihatan dari hidup kita, siapa yang harusnya dapat pujian? 所以，如果有人赞美我们所做的好事，那么谁应当得到这些赞美呢？ Kiranya orang boleh melihat sang terang itu yang kita refleksikan melalui hidup kita. 但愿其他人可以看到，在我们生命中彰显出来的那道真光。 Segala kemuliaan bukan bagi kita, tetapi bagi Dia, sang sumber terang. 一切荣耀不属于我们，乃是归给那真光的源头。 Hari ini kita Natal aktivis karena kita bakal aktif-aktif banget ya bulan ini ya. 我们今天晚上庆祝就是童工的圣诞。 Kita semua akan giving our best, kita ingin bercahaya dengan baik juga melalui pelayanan-pelayanan kita. 我们每个人都会把最好的献给神。 Tapi ingatlah segala kemuliaan bukan bagi kita, tapi bagi Dia sumber terang. 但是我们要记住，一切荣耀不是属于我们的，乃是属于或者要归给那真光。 Kalau saudara dan saya bersinar, kiranya dunia di sekitar kita boleh melihat Allah yang adalah sumber terang. 若我们在这世上发光，但愿别人可以看到那我们生命中源头的真光。 Mungkin kita harus belajar untuk hidup berbeda seperti ikan saudara ya. 也许我们要试一试有与众不同的生命。 Menarik kalau belajar prinsip hidup ikan saudara. Pernah lihat ikan ya? 弟兄姐妹看过鱼吧？ Jangan lihat sebelahnya. 不要看旁边的。 Saudara, ikan itu katanya yang hidup, kalau dia hidup seumur hidup dia berenang melawan arus. 据说就是活的鱼，它会逆水而游， Cuma ikan mati yang ikut arus. 就是只有死的鱼，它才会跟着水走。 Maka waktu kita jadi terang, seringkali mungkin di sekitar kita tetap mau yang dia mau, bukan hal yang memuliakan Tuhan, tapi kita beda, kita pilih apa yang Tuhan mau. 所以，当我们做光明的子女的时候，我们要做与其他人不同的事。 Hal kedua tentang ikan, saudara, menariknya kalau saudara pergi ke laut, ikan di laut itu airnya kan asin ya, tapi dagingnya tawar ya. 关于鱼，另外一件有趣的事就是，它活在海里，那么海水是咸的，但是这个鱼肉它无味。 Ada nggak orang pergi ke laut gitu terus lagi apa? Mancing, dapat apa? Ikan asin. Nggak ada, saudara. 有没有人去海钓鱼，然后说你在钓什么？他说 Ikan itu 在钓咸 asin 鱼。 karena diasinkan. 鱼会咸，因为它是通过一个过程。 Jadi jangan karena dunia di sekitar kita rusak, kita ikut rusak, semua ngerokok, saya ikut ngerokok, semua judi, saya ikut judi. No. 所以不要因为世界已经败坏了，我们也跟着败坏。朋友抽烟，我们也跟着抽烟。 Kita punya pilihan untuk hidup bagi Tuhan. 我们要选择为主而活。 Maka sebagai penutup saya ingin ajak kita di bulan sibuk-sibuk ini jangan lupa bangun spiritualitas ya. 所以作为我的结束，我要邀请弟兄姐妹有一个属灵的生命。
Mungkin bukan hal yang baru, tapi bagi saudara dan saya yang mau bercahaya, teruslah bertumbuh di dalam Kristus. 这个可能不是一个新的一件事，但是如果要发光，那么我们就要与主有很好的关系。 Dari sekolah minggu kita sudah belajar ya, bagaimana bertumbuh, baca kitab suci, doa kalau sempat. Hah? 我们在主日学的时候已经学习了，如果要与主有关系，那我们要读圣经，要祷告。 Mari saudara kita tidak melupakan waktu-waktu untuk membaca merenungkan firman setiap hari. 弟兄姐妹，请不要忘记每天读经祷告的时刻。 Ayat ini saya suka karena juga bicara firman seperti terang yang menyinari jalan. 我很喜欢这一节经文，因为它就像说照亮我们道路的光。 Tuhan sudah tahu jalan kita bakal gelap. Dia katakan firman-Mu. Pemazmur katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 主已经知道我们的道路将会是黑暗的，所以他这样说：你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Sebuah kalimat mengatakan dari D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. D.L. Moody 一句话说：圣经将会让你远离罪恶，或者罪恶会让你远离圣经。 Mari kita belajar untuk terus memprioritaskan Tuhan dan membaca merenungkan firman-Nya setiap hari. 让我们可以学习把主放在我们生命中的首位，我们要每天读经祷告。 Sebenarnya makin sibuk kita, justru sebenarnya kita makin membutuhkan kehadiran Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita. 其实，当我们越忙碌的时候，就是我们越需要主在我们生命中的话语的 Apa 时候。 tujuannya kita baca Alkitab? Supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan dan hidup bagi Allah. 那么，为什么我们要读经呢？读圣经呢？所以，好让我们可以知道上帝在我们生命中要的旨意。 Kita bukan baca Alkitab untuk cece ayat cerdas cermat Alkitab, tidak. Hanya Amen. tambah pengetahuan. 我们读圣经不是为了增加我们的知识。 Saudara, saya banyak layani anak remaja ya, itu kalau sudah kelas 12 tiba-tiba banyak yang mendadak rohani, saudara. 我服侍了很多青少年。 Saya suka tanya, jadi kau mau kemana nanti kalau kuliah atau mungkin ada sudah SMA mau kemana? Aduh nggak tahu kok, nggak tahu Tuhan mau apa buat saya. Tuhan ngomongnya. 对，当他们中学毕业后，我毕业前我常常问他们这样子的一个问题：你们毕业以后要去哪里读大学，读什么专业等等。但是他们说我不知道，看上帝要我读什么，去哪里读大学吧。 Lalu kemudian saya tanya, jadi kau rajin baca Alkitab? 那么我就问那些青少年说：那你有没有勤奋的读圣经？ Itulah kok sibuk banget, nggak sempat. 这就是因为我没有时间，我太忙了，所以没有时间 Tapi 读圣经。 mau tahu kehendak Tuhan, tapi tidak baca firman. 想要知道神的旨意，但是没有读圣经。 Banyak kita begitu ya, mau tahu kehendak Tuhan, Tuhan mau apa, tapi nggak pernah buka Alkitab. 我们很多这样子的，我们想说很想知道神要的旨意是什么，但是我们没有读过圣经。 Lihat kutipan kalimat ini. Don't say God is silent with your Bible closed. Jangan bilang Tuhan tidak bicara, Alkitabnya ditutup. 我们可以看到这一句话说：不要合上圣经，然后说神沉默了。 Bulan ini banyak perayaan Natal, saudara ya. 这个月有很多圣诞的庆祝会， Siap-siap kumpul souvenir. 那我们准备收圣诞的礼物吧。 Tapi kiranya kita terus punya relasi dengan Tuhan dan membaca merenungkan firman-Nya. 但愿我们每个人都都仍然可以和神有很好的关系，每天读圣经、祷告。 Sehingga kita jaga kesegaran rohani kita supaya waktu saudara dan saya melayani, kita pun juga dipakai Tuhan menyegarkan orang lain. 而我们可以苏醒我们的灵性，当我们服侍别人的时候，我们也可以让他们的灵性苏醒。 Hari ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita juga terus boleh menikmati kesegaran
dan kita melayani sesama dalam Natal kali ini dengan kesegaran dari Tuhan. 今天晚上主对我们说话，让我们可以得到新的力量。当我们可以去以热情的心去服侍别人。 Kiranya Tuhan menolong kita, boleh jadi orang-orang yang bersinar terang di Natal kali ini. 愿主帮助我们每个人可以在这一次的圣诞节发光， Karena kita terus berelasi dengan Sang Sumber Terang, 因为我们仍然与那真光的源头建立关系。 Saudara mau tema ini bersinar bagi jemaat kita? 弟兄姐妹，要我们今年的主题为我们的会友发光吗？ Kiranya semua kita yang akan terlibat di dalam Natal kali ini bersinar sehingga orang bisa melihat. Bukan kita, tapi lihat the true light. 但愿我们参与圣诞同工的，我们可以为主发光。 Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Nya. 主帮助我们，不只是成为听到的人而已，但是也可以成为行道的人。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. 主，感谢你对我们说的话语。 Terima kasih karena Engkaulah terang yang menghalaukan kegelapan. 感谢你的光照亮了黑暗， Dan kami dipanggil menjadi anak-anak terang. 而我们被呼召成为光明的子女。 Jadikan kami terang dimanapun Tuhan Engkau menempatkan kami. 让我们可以无论在何处成为光。 Di tengah kesibukan kami juga kiranya kami tidak lupa hadir juga di tempat-tempat yang rutin kami hadir sebagai terang Tuhan di keluarga, di pekerjaan, dan di mana saja Tuhan hadirkan kami. 在我们的忙碌中，在我们的家庭中、社会，在我们的工作上，我们仍然可以成为光。 Dan kiranya kami hadir juga dalam pelayanan di tempat ini. Di dalam semua komisi-komisi yang merayakan Natal, kami memancarkan terang Kristus. 愿每一个团契都可以发出基督的光， Supaya pada akhirnya orang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kami. 好让他人可以看到在我们生命中的基督的光， Dan boleh datang kepada sang terang, the true light. 并可以来到那真光。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 主，感谢你的话语， Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. 帮助我们不只是做一个听到的人而已，但是也可以成为一个行道的人。 Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. 奉靠主耶稣名求我们祷告，我们感恩，阿门。